Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Muhammad Azmi bin Abdul Rahman, akan menyampaikan taklimat ibu bapa penjaga murid tingkatan 1 SMK Taman Saintek Pasir Gudang bagi sesi 2023-2024. Pertama, saya merakamkan ucapan tahniah dan selamat datang ke SMK Taman Saintek kepada tuan-tuan dan puan-puan yang anaknya bersekolah di sini. Saya juga mengalu-alukan semua ibu bapa penjaga yang merupakan kali pertama anak ataupun jagaan tuan-tuan dan puan-puan yang bersekolah di SMK Taman Saintek. Tuan-tuan dan puan-puan adalah keluarga Aztec. Saya juga mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan sebagai ahli Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG di sekolah ini. Pertama, izinkan saya mengenalkan barisan pentadbir SMK Taman Saintek tahun 2023. Saya, Muhammad Azmi bin Abdul Rahman selaku pengetua di sekolah ini, Encik Harudin bin Saleh, penolong kanan pentadbiran, Puan Nur Roziwati binti Zainon, penolong kanan hal ehwal murid atau kita sebut HEM, Puan Nur Azlina binti Basar, penolong kanan co-curriculum, dan Puan Nafisah binti Awang Hamad, penolong kanan petang. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tingkatan 1 bagi tahun ini adalah berada di sesi petang. Saya juga suka mengenalkan 4 orang guru kanan mata pelajaran, iaitu Puan Mariam Jamilah binti Abdullah, Ketua Bidang Bahasa, Cikgu Haminuddin bin Jawahir, Ketua Bidang Sains Kemasyarakatan, Cikgu Hazura Nosika binti Abdul Samad, Ketua Bidang Sains dan Matematik, dan Cikgu Rosila binti Ahmad Temin, Ketua Bidang Teknik dan Vocational. Tuan-tuan, di sekolah juga ada komuniti yang turut serta bersama-sama membangunkan dan membantu SMK Taman Saintek. Mereka ialah Puan Zaitun binti Ngah dari Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, Encik Wan Hazan Amru bin Haji Hasbullah selaku Yang di-Pertua PIBG dan barisan ahli jawatan kuasanya. Seterusnya ialah Sarjan Muhammad Rafiq, iaitu anggota polis di IPD Bandar Seri Alam. Mereka ini turut membantu kerja-kerja yang berkaitan dengan bidang masing-masing di SMK Taman Saintek. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya memaparkan 7 teras Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterajui oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Puan Fazlina binti Siddiq. Daripada 7 perkara ini, 3 perkara yang perlu diberi penekanan dalam konteks di sekolah ialah yang pertama, menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus, memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti, dan seterusnya memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40. Selain itu juga ada perkara-perkara yang lain yang mana tuan-tuan boleh merujuk kepada slide yang akan dilampirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 15 Mac yang lalu, Yang Berbahagia Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, telah pun menyampaikan amanat beliau sempena pembukaan sesi persekolahan tahun 2023-2024 yang tuan-tuan boleh menonton di channel YouTube seperti link di atas. Jadi dalam amanat beliau, pengurusan minggu pertama persekolahan mulai sesi akademik tahun 2023-2024 adalah menggariskan konsep pengisian program atau aktiviti minggu pertama pembukaan sekolah adalah seperti berikut, iaitu mewujudkan suasana ceria, selamat, bermakna dan terancang,
mempunyai nilai pendidikan yang berinformatif, merupakan sebahagian pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dapat memupuk minda, memupuk nilai, mewujudkan komunikasi berkesan, melibatkan murid, guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti, memupuk sikap bekerjasama dan persefahaman yang erat antara murid, guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti. Dan seterusnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum dan latar belakang sosioekonomi. Dan ini adalah 6 perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Kemudian antara petikan ucapan YB Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, ialah Kementerian Pendidikan merupakan kementerian yang berkait dengan adab, akhlak dan integriti bagi penentu masa depan negara. Dan melalui sidang media yang berhormat juga ada menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan menitik beratkan pembangunan adab, akhlak dan integriti bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Ringkasnya ialah ABC, anak baik cerdik. Asas melahirkan ABC adalah untuk kemenjadian murid. ABC berpunca ataupun bermula dari hati, kita bekerja dari hati dan kita melaksanakan ibadah di mana bekerja juga sebagai ibadah, dan perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara yang sentiasa bermanfaat dan juga dapat dikatakan bahawa trust and inspire, iaitu kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai komuniti sentiasa saling mempercayai dan memberi inspirasi kepada anak-anak kita. Kenapa kita perlu melahirkan ABC? Kerana berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Pesan orang tua, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pandai, kedua pantai. Kalau mencari murid menjadi, pertama elok, kedua pandai. Jadi dalam konteks ini, penekanan oleh KPM ialah bagaimana melahirkan anak-anak yang baik terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan kecerdikan atau pandai mereka dalam pelajaran. Inilah peranan kita sebagai guru, ibu bapa, komuniti dan masyarakat setempat khususnya. It takes a village to raise a child. Maksudnya ialah kita sama-sama kumpulan yang besar ini, masyarakat yang besar ini, keluarga yang besar ini perlu menggembeling tenaga dan usaha untuk memastikan pembangunan ataupun kemenjadian anak-anak kita. Dipaparkan kalender akademik sesi 23-24 bagi kumpulan A yang melibatkan negeri Johor, iaitu bermula 19 hari bulan Mac 2023 adalah hari pertama persekolahan dan kita akan mengikuti sesi persekolahan pada penggal pertama, penggal kedua dan penggal ketiga sehinggalah kita mula bercuti akhir tahun pada 9 Februari 2024 sehingga 9 Mac 2024. Berikut adalah jadual cuti perayaan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan cuti-cuti tambahan khusus untuk perayaan-perayaan yang telah dipaparkan dalam jadual ini. Suka saya berkongsi bilangan guru dan enrolment murid berdasarkan data pada 19 Mac 2023. Bilangan guru di SMK Taman Saintek adalah seramai 122 orang dan bilangan anggota kumpulan sokongan AKP seramai 8 orang. Bilangan pelajar bagi tingkatan 1 ialah 572. Di sinilah
anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada. Dan sesi persekolahan bagi tingkatan 1 melibatkan sesi petang sahaja. Tingkatan 2 mempunyai sesi persekolahan bagi sesi pagi dan sesi petang melibatkan seramai 513 orang. Tingkatan 3, sesi petang sahaja melibatkan 435 orang. Tingkatan 4 dan 5 bagi sesi pagi sahaja. Tingkatan 4 seramai 406 orang dan tingkatan 5 seramai 348 orang. Jumlah murid di SMK Taman Saintek pada 19 Mac 2023 adalah seramai 2,274 orang. Ini angkanya mengikut pecahan kaum, iaitu Melayu seramai 2,060 orang, Cina 34 orang, India 77 orang, lain-lain 130 orang. Dan angka 2,274 ini satu angka yang besar, tetapi cabarannya perlu dipikul bersama-sama guru, ibu bapa, komuniti dan masyarakat setempat untuk menjayakan agenda pendidikan anak-anak kita. Ini adalah pecahan. Tuan-tuan boleh lihat pecahan mengikut tingkatan, yang mana saya kira tuan-tuan telah maklum dalam grup kelas masing-masing. Dipaparkan senarai guru tingkatan 1 daripada 1 Alisma sehinggalah ke 1 Orchid yang melibatkan seramai 16 buah kelas. Dan daripada kelas-kelas itu juga telah mewujudkan grup WhatsApp. Kebanyakannya grup WhatsApp. Tetapi ada juga tingkatan yang menggunakan grup Telegram ibu bapa bagi setiap tingkatan. Saya mohon kerjasama ibu bapa pastikan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam grup tingkatan masing-masing supaya guru-guru tingkatan dapat menyalurkan maklumat dengan segera kepada tuan-tuan sebagai ibu bapa dan juga penjaga murid kita. Dan saya amat mengharapkan bahawa sistem penyampaian ini berjalan dengan komunikasi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan yang ditanya ataupun kekeliruan boleh sama-sama berbincang dalam grup kelas ataupun tingkatan masing-masing. Dan sebelum itu saya juga mengharapkan bahawa grup itu tidak menjadi medan perkara-perkara yang tidak berkaitan. Contohnya ialah isu-isu berkaitan dengan perkara-perkara sensitif seperti hal-hal berkaitan dengan agama, politik, kaum dan sebagainya. Mohon dielakkan daripada tercetusnya perkara-perkara yang kurang sihat di dalam grup itu. Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi pengkalan data murid ataupun singkatannya APDM, saya kira tidak asing bagi tuan-tuan dan puan-puan kerana di peringkat sekolah rendah lagi, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah pun berada dalam database ataupun pengkalan data ini. Saya amat berharap agar tuan-tuan dan puan-puan menyalurkan maklumat yang tepat, maklumat yang sahih, maklumat yang betul, dan sekiranya terdapat perubahan-perubahan maklumat seperti nama penjaga, alamat rumah, nombor telefon, khususnya handphone, pendapatan dan sebagainya, hendaklah dimaklumkan sesegera mungkin kepada guru tingkatan anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat di situ, pendapatan, sebagai contoh saya tunjukkan di situ, RM10 dalam tempoh 1 bulan. Mungkin ini adalah angka yang tidak logik, tetapi itu adalah angka yang pernah tercatat dalam APDM. Dan mohon berikan angka yang sebenar kerana pihak kementerian akan mengambil angka ini sebagai satu data yang digunakan untuk
menyalurkan bantuan-bantuan pelajaran kepada anak tuan-tuan dan puan-puan. Baik, selamat datang. Peringatan kepada murid tingkatan 1 yang akan bersekolah mulai 19 hari bulan. Ya, waktu hadir adalah sebelum jam 12.30 tengah hari dan waktu balik adalah pada jam 6.40 petang. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang belum mendaftar anak tingkatan 1 di SMK Taman Saintek, mohon hadir ke sekolah pada jam 12 tengah hari. Peralatan yang perlu dibawa oleh anak-anak sepanjang sesi persekolahan ini ialah sejadah dan telekung khusus kepada murid-murid Islam untuk menunaikan solat Zuhur dan Asar, beg plastik untuk mengisi kasut, air mineral, alat tulis dan buku catatan, buku pedoman. Buku pedoman ini saya akan terangkan nanti, iaitu buku berkaitan dengan peraturan sekolah dan buku catatan murid. Membawa beg untuk mengisi buku-buku teks. Pakaian hendaklah memakai pakaian uniform sekolah yang lengkap dan tuan-tuan dan puan-puan serta murid yang hadir terus menuju ke Dewan Raudatul Firdaus, iaitu Dewan Besar di sebelah bangunan Blok D, atau mudahnya kalau tuan-tuan masuk daripada pintu pagar utama yang ada balai pengawal, tuan-tuan boleh terus sahaja di hadapan ada sebuah Dewan Besar. Perkara-perkara yang perlu diketahui oleh ibu bapa ataupun penjaga murid tingkatan 1 iaitu pengisian waktu transit murid. Apabila mereka nanti telah melalui program-program di sekolah, mulai dari hari esok ataupun bermula daripada 19 hari bulan, murid-murid akan mengikuti program Aura Segar, iaitu bagi murid Muslim akan ada bacaan ratib dan surah Yasin yang diketuai oleh imam remaja dengan bimbingan guru-guru yang terlibat. Kemudian bagi murid-murid non-Muslim akan mengikuti sesi pembelajaran kendiri dengan diawasi oleh guru yang bertugas. Perkara seterusnya ialah berkaitan dengan penggunaan beg plastik dan sejadah. Murid perlu membawa beg plastik untuk mengisi kasut dan diletakkan di sebelah kanan murid bersama-sama beg sekolah. Kita membuat sistem ini adalah untuk memastikan bahawa kasut anak tuan-tuan dan puan-puan terjaga dan tidak terbazir masa untuk mereka mencari apabila keluar daripada surau ataupun daripada tempat mereka menunaikan solat. Hanya sejadah besar sahaja yang boleh digunakan oleh pelajar ketika waktu solat. Kerana ada ketikanya solat itu dilaksanakan di dataran kejat untuk solat asar. Jadi kita nak memastikan bahawa mereka berada dalam keadaan bersih dan menggunakan sejadah bersaiz besar. Waktu pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC atau ringkasnya ialah waktu belajar murid-murid sesi petang yang melibatkan pelajar tingkatan 1 adalah bermula jam 12.30 tengah hari dan akan berakhir pada 6.40 petang seperti jadual yang dipaparkan. Manakala waktu belajar bagi pelajar-pelajar sesi petang sepanjang bulan Ramadan adalah bermula dari jam 12.30 tengah hari dan berakhir ataupun waktu balik adalah pada jam 5.30 petang seperti paparan jadual yang dipaparkan. Pergerakan murid hadir ke sekolah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, masa murid hadir ke sekolah ialah sebelum jam 12.30 tengah hari dan bermula jam 12.31 tengah hari, murid dikira hadir lewat. Pembelajaran bermula jam 12.50 tengah hari dan murid yang lewat dikumpulkan oleh kaunselor dan guru disiplin untuk tindakan susulan. Pagar. Murid yang melalui pagar A ataupun pagar utama adalah laluan masuk murid lelaki
dan laluan masuk murid lelaki dan perempuan yang berbasikal. Basikal boleh diletakkan di sebelah balai pengawal yang telah disediakan tempat letak basikal. Pagar B adalah pagar di pondok bas, bahagian depan pagar juga. Dan pagar B ini dikhususkan laluan masuk kepada murid perempuan sahaja. Manakala pagar C iaitu pagar di belakang kantin ataupun di belakang sekolah adalah laluan masuk murid lelaki dan perempuan yang melalui jalan belakang sekolah. Kemudian murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 serta tingkatan 3 diletakkan tempat transit kerana mereka tidak boleh terus masuk ke dalam bilik darjah memandangkan sesi pembelajaran murid-murid sesi pagi masih lagi berlangsung. Jadi di situ dinyatakan Dewan Raudatul Firdaus iaitu Dewan Besar bagi anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di tingkatan 1. Pergerakan masuk naik ke kelas akan dibawa oleh guru mata pelajaran masing-masing bagi masa pertama dan mengikut tangga yang betul seperti dalam jadual tersebut. Dan melalui ini juga saya suka memohon kerjasama ibu bapa penjaga meletakkan kenderaan secara teratur semasa menghantar atau mengambil anak tuan-tuan dan puan-puan. Gunakan lampu isyarat ataupun signal untuk bergerak, untuk membelok atau parking di tempat yang disediakan di hadapan pagar. Berikut adalah pergerakan murid pulang ataupun balik sekolah di mana pagar A iaitu pagar utama dikhususkan kepada laluan keluar murid lelaki, laluan keluar murid lelaki dan perempuan yang berbasikal. Saya minta maaf, dalam slide tu ditulis laluan masuk, sebenarnya laluan keluar. Nanti saya akan edit sebelum saya share perkara ini. Yang mana mereka melalui depan koperasi, melalui susur gajah dan terus ke pagar A. Bagi pagar B, iaitu pagar di pondok bas adalah laluan keluar bagi murid perempuan dan juga mereka melalui laluan belakang makmal terus ke laluan bonda dan pagar B. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau kerana istilah-istilah susur gajah, laluan bonda, makmal akan diketahui oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kerana mereka akan mengikuti sesi orientasi suai kenal dengan persekitaran sekolah. Bagi pagar C adalah pagar di belakang kantin adalah laluan keluar, masih lagi silap tu laluan keluar murid lelaki dan perempuan dan juga mereka akan melalui laluan di tepi kantin sehinggalah ke pagar C. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka berkongsi tentang kenyataan akhbar yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi bin Rohani, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Dalam kenyataan akhbar itu dinyatakan 23 Mac, iaitu pada hari Khamis ini merupakan hari kelepasan am bagi Negeri Johor sempena Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Dan sekiranya awal Ramadan yang juga merupakan hari kelepasan am bagi Negeri Johor jatuh pada tarikh yang sama, iaitu pada tarikh 23 Mac, Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju mengisytiharkan tarikh 26 Mac iaitu pada hari Ahad sebagai hari kelepasan am selaras dengan Seksyen 3 Aktah Hari Kelepasan 1951. Baik, dipaparkan jadual tata cara pakaian murid sekolah. Jadual pertama, minggu pertama sekolah iaitu 19 Mac hingga 22 Mac, hari Ahad hingga hari Rabu ini adalah seperti dalam jadual. Manakala tata cara pakaian murid sekolah sepanjang bulan Ramadan adalah seperti yang dipaparkan juga.
Berikut adalah tata cara pakaian murid bermula 30 April 2023, iaitu selepas naik cuti Hari Raya Aidilfitri adalah seperti paparan dan sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada ibu bapa penjaga. Ya. Makluman yang akan disampaikan adalah melalui surat yang akan dikongsi di dalam WhatsApp ataupun Telegram tingkatan masing-masing. Kerana itulah tadi saya sebutkan bahawa pentingnya tuan-tuan dan puan-puan berada dalam grup kelas anak tuan-tuan dan puan-puan. Anak tuan-tuan dan puan-puan merupakan murid dan kita ada satu unit khas, iaitu unit hal ehwal murid, di mana fokus bagi unit hal ehwal murid ataupun HEM ialah adab anak yang baik lagi cerdik, iaitu ABC yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian fokusnya ialah kehadiran ke sekolah. Pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan hadir ke sekolah pada setiap hari persekolahan. Soal disiplin juga menjadi fokus keutamaan dalam kita memastikan anak-anak kita berada dalam ranking ataupun berada dalam disiplin yang terbaik. Dan seterusnya, unit HEM fokus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan murid-murid di sekolah ini. Dan saya mengharapkan bahawa fokus ini juga dapat disokong dan dibantu oleh tuan-tuan dan puan-puan selaku ibu bapa penjaga anak-anak yang bersekolah di Saintek. Dalam pengurusan disiplin murid, saya sebutkan tadi buku pedoman. Buku pedoman ini adalah buku peraturan sekolah yang wajib dibeli oleh semua warga sekolah untuk sesi 2023-2024. Buku ini juga menerangkan tentang larangan kepada murid untuk membawa barang-barang larangan seperti vape, rokok, telefon bimbit dan barang-barangan larangan yang lain. Pihak sekolah amat tegas dalam memastikan kekhidmatan pelajar termasuklah hal berkaitan dengan rambut, kuku, ikatan rambut, pakaian dan sebagainya. Dan buku ini akan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan serta warga sekolah memastikan bahawa peraturan-peraturan disiplin sekolah ini dibudayakan oleh semua murid di sekolah. Peringatan mesra kepada ibu bapa penjaga. Pertama, pastikan kehadiran murid setiap hari mengikut masa yang ditetapkan. Ketidakhadiran murid perlu dimaklumkan kepada guru tingkatan dalam grup WhatsApp atau Telegram ibu bapa. Pastikan ibu bapa penjaga sertakan surat cuti atau surat kenyataan untuk memaklumkan cuti kepada guru tingkatan. Ibu bapa atau penjaga perlu berjumpa pengetua atau penolong kanan hal ehwal murid atau penolong kanan petang bagi ketidakhadiran melebihi 3 hari kerana alasan yang selain daripada cuti sakit. Sekiranya murid tidak hadir tanpa kenyataan, maka surat amaran akan dikeluarkan mengikut ketetapan jadual di sebelah kanan. Ya, di mana surat amaran pertama, surat amaran kedua, amaran terakhir dan tindakan seterusnya adalah tindakan buang sekolah. Dan ini adalah bertepatan dengan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dua poster yang dipaparkan adalah berkaitan dengan amalan adab anak yang baik lagi cerdik, ABC, di sekolah. Iaitu apa amalan adab yang kita tekankan ialah pertama, mengucapkan salam, kedua, sapaan, ketiga, menyusun kasut, keempat, berbahasa, kelima, beratur, keenam, membantu, ketujuh, berterima kasih, 8, hormat menghormati, 9, menjaga kebersihan dan yang ke-10,
menggunakan alatan dan kemudahan di sekolah dengan berhemah. Dan poster WIG, Weekly Important Goals bagi hal ehwal murid ialah no vape ataupun no pot dan no rokok. Kesalahan-kesalahan bagi yang melibatkan vape atau rokok ini adalah kesalahan yang amat serius dan boleh digantung, seterusnya dibuang dari sekolah. Dan saya amat mengharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memastikan bahawa anak-anak kita ini dijauhkan daripada perkara-perkara ataupun anasir-anasir yang negatif yang saya sebutkan tadi. Seterusnya dalam soal disiplin, perkara-perkara yang berkaitan dengan kes salah laku seksual ataupun gangguan seksual adalah amat tegas oleh pihak sekolah. Kita lihat definisi gangguan seksual ialah apa jua perlakuan atau pertuturan yang dilakukan sama ada secara fizikal, gerak isyarat, bahasa tubuh atau ucapan dan istilah yang berunsurkan seks. Jadi kita nak pastikan bahawa anak-anak kita ini dijauhkan dari perkara-perkara dan anasir-anasir negatif seperti ini. Dan sekiranya tuan-tuan ada menerima maklumat-maklumat yang berkaitan dengan gangguan seperti ini, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan segera hadir ke sekolah untuk berjumpa dengan penolong kanan petang atau penolong kanan hal ehwal murid atau dengan saya sendiri bagi kita menyelesaikan kes isu-isu yang serius di sekolah. Selamat kembali ke sekolah. Ingat, kepada anak-anak kita, anak yang baik lagi cerdik, ABC. Sekali lagi, saya selaku wakil dari SMK Taman Saintek mengalu-alukan kehadiran semua murid tingkatan 1 yang memulakan alam sekolah di sekolah menengah. Saya yakin bahawa anak-anak kita adalah bintang yang bersinar di sini. Selamat kembali ke sekolah. Teruslah belajar kerana hidup ini akan selalu memberi pelajaran yang baru. Dan saya amat berterima kasih atas kesempatan tuan-tuan dan puan-puan bersama dalam taklimat ringkas kurang lebih 35 minit ini. Dan saya amat mengharapkan bahawa hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan ibu bapa dan komuniti dapat dijalin indah demi kemenjadian ataupun demi memastikan anak-anak kita ini memang benar-benar anak-anak yang cemerlang. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah bahan taklimat ini akan dikongsi kepada semua guru tingkatan untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk di dalam grup WhatsApp kelas anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.